Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita pada malam-malam sebegini, dengan tujuan untuk kita menambahkan bekalan dalam hidup kita. Kita sempat diberi peluang oleh Allah untuk kita belajar tentang satu perjalanan yang perlu kita lalui dalam hidup kita ini, yang disebut dengan saat-saat kita berada dalam barzah ataupun kita berada dalam kubur. Bahasa yang mudah untuk kita fahami di kalangan kita. Bila kita berada dalam kubur, kita hidup ke tak hidup, kita kena yakin dalam jiwa kita bahawa kita akan hidup. Bila kita akan hidup dalam kubur ini, maka kita perlu kehidupan kita pada satu keadaan sahaja. Kita tak boleh hidup macam di dunia. Di dunia ini kita hidup dengan dua keadaan. Satu nikmat, satu lagi kesengsaraan. Hidup di atas dunia, kita buat pilihan di atas dunia. Tapi apabila kita berada dalam kubur, kita tidak ada pilihan sebegitu lagi. Kita telah ditetapkan oleh Allah berdasar pada amalan yang kita buat di atas dunia ini. Suatu waktu mana kita hidup di atas dunia ini, kita perlu menetapkan jalan hidup kita, sehingga kan kita ni jangan tergoyang daripada jalan-jalan agama. Hidup kita di atas dunia ni, kita diajar supaya kita kekal dengan yang kita baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Bila kita boleh kekal dengan agama ini, kita masuk dalam kubur nanti, kubur kita akan menjadi taman pada taman-taman syurga. Kita bincang panjang dalam perbincangan sebelum daripada ni, macam mana nak jadikan kubur kita ni di antara taman pada taman-taman syurga. Jangan sampai peringkat bila kita masuk dalam kubur nanti, tak kira siapa pun kita, jawatan apa pun hebatnya kita, tiba-tiba kubur kita ni menjadi azab kepada kesengsaraan yang berterusan dalam kubur itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Punca apa yang berlakunya azab ini? Azab kubur ini semenjak daripada malam 2-3 malam kebelakangan ini, kita dah mula cerita di antara sebab mengapa seorang tersebut diazab oleh Allah di dalam kubur. Antaranya yang kita sebut dalam hidup kita, kerana kita tidak menjaga keyakinan hidup kita, akidah kita kepada Islam. Yang ni di antara berlakunya azab kubur. Perkara yang pertama yang berlaku pada seorang, bila dia mati dalam keadaan penuh dengan kekufuran, kekafiran dia kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila seorang tersebut mati dalam keadaan kufur pada Allah. Allah sediakan lebih kurang 99 ekor ular, yang ular tersebut ular hitam besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ni, yang membelik tu badan dia dan juga akan mengoyak-ngoyakkan badan dia, akan menyembur dengan racun-racun, menyengat dia dengan racun ular bisa ini sampai bila? Sampai hari kiamat. Ini di antara sebab yang pertama. Sebab yang pertama dalam hidup seorang, dia ajar kenapa berlakunya azab kubur, kerana seorang tersebut tak jaga keyakinan dengan Islam. Hidup dia ni ragu-ragu terhadap Islam. Confirm orang ni akan berada dalam keadaan yang dianya diazab di dalam kubur nanti. Mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang kedua kita bincang, kerana yang semalamnya kita sebut bahawa di antara sebab yang kedua ialah bukan kerana dosa besar juga. Dosa kecil saja tapi tak pandai nak jaga. Apa dia? Kerana dia tak jaga air kencing. Tak bersih air kencing. Bila tak bersih air kencing, kebanyakan dalam hadis Rasulullah sebut, kebanyakan orang yang masuk dalam kubur, dia diazab dalam kubur kerana dia tak jaga kebersihan air kencing dia. Bila dia tak bersih air kencing dia, air kencing ni kena pada pakaian dia, ataupun pakaian dia ni kena najis, yang menyebabkan dia pergi buat solat, ataupun dia hidup dalam keadaan menajis, ataupun dia tak jaga kebersihan tandas dia dan sebagainya. Semua ni menyebabkan dianya terazab dengan azab kubur.
Ini di antara sebab yang kedua. Sebab yang ketiga kita sebut juga sebelum daripada ni, sebab yang ketiga kerana adu domba. Suka sangat melaga-lagakan orang. Hidup ni dia sepatutnya orang mukmin ni dia kena hidup dalam keadaan mendamaikan di antara satu sama lain. Tapi ada orang yang bersikap hidup dia menjadi batu api. Hidup dia nak lagakan orang tu, nak lagakan orang ni, nak suruh orang ni hidup dalam keadaan yang tak menentu, hidup dalam suasana yang rosak. Yang ni ramai di kalangan kita terjadi demikian. Melaga-lagakan di antara sesama mukmin. Sama ada laga-laga tu melalui mulut dia, adu domba dipanggil, ataupun melalui tulisan-tulisan dia. Tulisan-tulisan yang ditulis itu sendiri. Semua ni merosakkan di kalangan seorang. Kemudian sebab yang keempat, kerana yang kita sebut lagi, kenapa berlakunya azab kubur ini dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kerana dia suka ghibah. Ghibah maksudnya hidup dia dalam keadaan suka mengumpat. Kerja dia je mengumpat. Hidup je, bila dia hidup je, maka dia ni hidup dia suka bercakap tentang keburukan orang. Walaupun keburukan itu betul, tetapi dia bercakap di hadapan orang untuk menjatuhkan orang lain, maka dia anggap ghibah. Bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah ni ataupun mengumpat ni apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, yuzkara akhaka bima yakrahuhu. Kamu menyebut suatu benda yang saudara-saudara kamu dengan apa yang dia bencinya. Walaupun benda itu betul. Benda tersebut betul, tapi kamu sebut juga. Misal contoh, kita bercakap dengan si C, ataupun kita bercakap dengan D tentang mengenai seorang B, perangai B. B ni tak mandi pagi, misal contoh. Walaupun B ni tak mandi pagi, kita cerita pada C ataupun D tentang perangai B yang tak mandi pagi ni, maka di waktu tersebut kita sedang bercakap mengumpat hal orang tersebut. Mengumpat ni lah di antara perkara yang menyebabkan seorang itu diazab di dalam kubur. Suka bercakap tentang keburukan orang lain. Yang ni di antara, sampai azab kubur ni teruk tak teruknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita sehingga kedengaran pada binatang-binatang yang berada di sekitar ataupun di atas muka bumi ini, waktu mana seorang itu diazab. Allahu Akbar. Bila seorang diazab, kedengaran binatang-binatang dengar bagaimana seorang itu diazab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang keadaan yang demikian. Dalam daripada Qatadah mengatakan azab kubur tu sepertiganya daripada ghibah, sepertiga daripada namimah, sepertiga lagi daripada air kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Azab kubur ni 1/3 kerana kena azab kubur kerana mulut tak cukup skru, orang panggil demikian. Mulut yang jenis suka bercakap tentang hal orang. Sama ada mulut dalam zaman kita ni, di zaman kita ni, di mana orang yang suka menulis, mengumpat melalui tulisan dipanggil. Dia melalui tulisan. Orang kawan tu tak tahu kawan yang dia tulis tu, tapi dia tulis tu tujuan untuk melekehkan orang, namimah. Suka mengungkit-ungkit benda-benda yang kotor, benda-benda yang buruk. Yang ni digambarkan tentang mengenai bagaimana kejinya, bagaimana rosaknya peribadi seorang tadi sehingga akan terbawa-bawa ke dalam kubur. Ini di antara perkara yang berlaku pada seorang ini sendiri, diazab di dalam kubur mereka. Dan 1/3 lagi daripada air kencing yang tak jaga, kebersihan air kencing dia ni menjadi kotor pada diri seorang ini sendiri. Di antara perkara yang menyebabkan, kata dia, ya Rasulullah, apakah mereka diazab dalam kubur mereka? Ya, iaitu satu azab yang didengari oleh segala macam jenis binatang. Bila seorang tersebut kena azab, bila seorang tersebut diazab ini sendiri, maka di kedengaran sampai ke atas muka bumi ini bagaimana azab dia dalam kubur, sampai pada binatang-binatang mendengar apa yang sedang berlaku di dalam kubur itu sendiri. Berhati-hati para hadirin sekalian dengan kita ni. Satu orang Islam ni, saya pesan banyak kali kan, mulut kita ni diam fikir. Kemudian cakap zikir. Itu cara orang mukmin. Orang mukmin ni kena pegang tagline, diam fikir. Manakala cakap zikir.
Itu cara orang mukmin. Jangan hidup kita ni, bila kita diam je, ada nak buat jahat. Bila bercakap je, menunjukkan keluar benda-benda yang buruk daripada badan kita. Jangan demikian. Biar kita ni, bila kita diam kita ni memberi kebaikan-kebaikan yang banyak pada masa yang akan datang nanti. Bila kita bercakap, bila mulut kita mula bercakap, cakap kita ni mengingatkan pada Allah. Itu cara orang mukmin dalam hidup dia. Ni tak cakap je pada diri kita ni. Akhirnya kita termasuk dan terjebak dalam lubang ataupun kawah-kawah mengumpat. Bila kita termasuk cakap tentang hal orang lain, habis pada kita. Amalan-amalan kita. Yang lebih teruk lagi, bila masuk kubur kita ni diazab kita. Kerana apa dia? Kerana sikap yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Dalam Al-Awsat disebut bahawa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kenderaan. Diceritakan demikian. Tiba-tiba haiwan kenderaan itu seperti ketakutan. Cerita yang berlakunya. Bersama dengan Rasulullah. Lalu kawasan satu tempat, tiba-tiba binatang tu jadi rasa nampaknya macam takut. Dan menjauhkan diri. Katanya, ya Rasulullah, mengapa haiwan tunggangan kamu tu semakin menjauh ya Rasulullah? Sahabat-sahabat ni tanya. Abu Sa'id ni tanya, pelik ya Rasulullah, kenapa semakin menjauhkan begitu binatang tunggangan kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kerana dia mendengar suara orang yang diazab di dalam kuburnya hingga dia berlari menjauhkan darinya. Allahu Akbar. Binatang tu bila dia lalu kawasan, dia berada kawasan kubur tu, tiba-tiba dia dengar suara azab dalam kubur. Orang yang diazab dalam kubur. Menyebabkan binatang tu berlari jauh. Lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kerana apa dia? Kerana takutnya kedengaran suasana di dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Kubur kita ni, kita doalah biar jadi kubur di antara taman pada taman-taman syurga. Ibnu Abi Syaibah menuturkan mengenai firman Allah Ta'ala, sebagaimana orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana orang kafir yang telah berada dalam kubur, dia akan berputus asa terus. Start daripada orang kafir masuk dalam kubur, dia jadi rasa putus perasaan dia. Tak ada perasaan langsung. Putus perasaan, putus asa langsung. Kerana dia tak nampak lagi jalan keluar pada diri dia. Apabila seorang tersebut kufur, dia mati dalam keadaan dia kafir, dia masuk dalam kubur dia tak tahu, tak ada dah jalan nak selamatkan diri dia. Macam mana? Depan dia ni huru-hara yang menakutkan dan menggerunkan. Dalam perjalanan untuk ke depan untuk satu benda yang menyeksakan pada diri dia. Tak ada ruang untuk ruang cahaya, untuk kembali nak balik hidup dan nak ambil balik segala amalan-amalan yang hidup di atas dunia. Di waktu tersebut mereka akan putus asa. Ikrimah mengatakan, jika orang kafir masuk ke dalam kubur, diturunkan pada mereka kehinaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sehingga mereka berputus asa. Bila orang kafir ni dia masuk je dalam kubur, kemudian dia tengok suasana kubur tu, dia jadi putus asa terus pada diri dia. Daripada rahmat Allah. Abu Rafi' berkata, aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah di perkuburan Baqi'. Lalu Rasulullah bersabda, aku berjalan dengan Rasulullah. Abu Rafi' ni dia cerita, bila berjalan dengan Rasulullah di kawasan dekat dengan perkuburan Baqi' itu, lalu Rasulullah sebut, Rasulullah sebut, Rasulullah gambarkan demikian. Aku menyangka Rasulullah marah pada aku. Lalu aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku tengok Rasulullah kata, gitu tu, aku ingat Rasulullah marah pada aku. Lalu lalu aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang kamu tak selesa ke dengan aku ya Rasulullah? Abu Rafi' tanya, yang kamu tak berapa puas hati dengan aku ke ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apa itu? Rasulullah tanya, apa? Rasulullah tanya demikian. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa jadi demikian? Lalu aku tanya balik Rasulullah, apakah kamu memarahi aku tadi ya Rasulullah? Kamu lalu kawasan dekat kubur tu, tiba-tiba kamu sebut, gitu ya Rasulullah. Kamu nak marah pada aku ke ya Rasulullah? Tanya Abu Rafi' ini sendiri. Lalu Rasulullah sebut, tidak. Rasulullah sebut, tetapi kerana si fulan penghuni kubur tu, kata Rasulullah. Tak, kata Rasulullah, tu kerana penghuni kubur tersebut, aku pernah mengutuskannya membahagikan harta rampasan perang pada Bani Fulan. Bani Fulan
Lalu dia mengambil baju untuk dirinya sendiri. Aku pernah hantar dia untuk bahagikan harta rampasan perang kepada satu kumpulan, satu puak. Tiba-tiba daripada yang aku hantar dia jadi wakil aku tu, dia ambil baju tu, dia pakai untuk diri dia sendiri. Dia pakai untuk diri dia. Dia tak bagi pada orang tu yang sepatutnya dapat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sekarang kepadanya dipakaikan baju besi yang serupa daripada api neraka yang dipakaikan pada tubuh badannya. Rasulullah kata demikian. Yang aku sebut tu, kerana apa dia? Orang ni tak tunai tanggungjawab dia. Para hadirin sekalian, setiap di kalangan kita ni, kita kena ingat, kita ni ada tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab, tuan-tuan ada tanggungjawab. Semua di kalangan kita ni ada tanggung yang kena jawab. Dalam hidup kita ni ada orang bagi amanah. Orang bagi pada kita ni amanah, pada diri kita. Bila kita ambil amanah tu, tiba-tiba patutnya kita sampaikan amanah tersebut pada orang yang tertentu. Tiba-tiba kita tak bagi pada orang tertentu. Kita ambil barang tersebut, kita guna untuk diri kita sendiri. Allah, dosa besar dalam hidup dia. Azab kubur tersedia pada diri dia. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dipakaikan baju besi yang serupa dengan api neraka. Baju besi tu pada diri dia tu, aku tengok tu dia tu, aku dah bagi dah dia mewakili aku untuk hantar barang pada orang. Tiba-tiba dia ambil barang yang patutnya dibagi pada orang tu, digunakan untuk diri dia sendiri. Berhati-hati para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian yang bekerja dekat pejabat-pejabat kerajaan, tuan-tuan yang bekerja menjadi pemimpin masyarakat, kadang-kadang pihak yang pemerintah dia bagi melalui kita, saluran melalui kita. Tiba-tiba kita ambil peruntukan yang dapat tadi, kita bagi pada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita guna untuk diri kita. Kita tak sampaikan pada mereka yang berhak. Saya buat contoh apa dia? Misal contoh yang namakan dengan bajet untuk orang miskin ataupun peruntukan orang yang susah. Bagi pada ketua. Dapat pada ketua. Ketua ni sendiri, ketua kaum. Tiba-tiba ketua masyarakat ni, dia dapat je peruntukan tu, dia gunakan untuk diri dia. Dia tak bagi kepada orang bawah, orang yang sepatutnya terima. Bila dia tak bagi pada orang yang sepatutnya terima, di waktu tersebut, orang yang sedemikian rupa ini, dia akan dia akan menanggung semua harta benda yang dia dapat tadi, akan menjadi pakaian api daripada neraka Allah dalam kubur itu, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, pergi mampus kamu. Nak marah Rasulullah. Ni macam Rasulullah tak suka dengan keadaan yang berlaku tersebut. Allahu Akbar. Nak kena jagalah pada diri kita ni, kitanya nak kena jaga pada diri kita, jangan sampai tahap di mana kitanya mengambil harta orang. Jangan ambil tanah orang, jangan ambil hak orang, jangan di atas dunia ni, segala apa yang kita buat di dunia, dia akan jadi cerminan ke dalam kubur nanti. Sekarang ni kita sedang melukis ni, lukisan-lukisan kita ni sedang kita lukis. Kita nak jadikan kubur kita ni di antara taman syurga ke, ataupun kita nak jadi kawah pada kawah-kawah neraka. Atas dunia ni kita sedang sibuk dalam keadaan sebegini. Sama ada kita nak jadikan diri kita di kalangan ahli syurga ataupun di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya tu yang kelima. Yang keenam, daripada Ibnu Mas'ud disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperintahkan pada kubur untuk memukul salah seorang daripada hamba Allah dengan 100 pukulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pernah ada seorang hamba Allah yang diperintahkan pada kubur supaya pukul orang dalam kubur ni dengan 100 pukulan. 100 pukulan untuk dia. Tetapi masih terus diminta dan dimohon dikurangkan. Tetapi dia minta kuranglah, janganlah sampai begini. Hinggalah akhirnya menjadi 1 pukulan sahaja. Daripada 100 dia minta kurang, kata Rasulullah. Akhirnya kena sekali je. Dia diminta dikurang. Minta deal lah dengan mereka. Janganlah pukul lagi. Jangan pukul lagi. Sampai bila? Sampai 1 pukulan saja. Lantas kubur pun dipenuhi dengan api. Kali waktu mana dia nak dipukul tersebut, nak dipukul tu dipenuhi dengan api. Ketika api itu menghilang, dia mula sedar dan dia bertanya, atas dasar apa kalian memukul aku? Kan
Bila api tu dah tak ada dah, dia pun tanya balik. Tanya pada di kalangan mereka tu, kamu pukul aku ni kan apa? Sebab apa dia kena pukul aku? Mereka menjawab, kamu pernah mengerjakan solat tanpa bersuci. Di antaranya dosa kamu di atas dunia dahulu, kamu sembahyang tapi kamu tak ambil wuduk. Ni ada perangai orang kita macam tu. Dia solat tapi tak ambil wuduk. Ada orang yang di kalangan kita ni, dia dah batal dah solat dia, batal dah wuduk dia. Tiba-tiba dia rasa malas, tak nak lah pergi ambil wuduk. Kemudian oleh kerana dia tak nak ambil wuduk, lalu dia diazab dalam kubur sebanyak lebih kurang 100 pukulan yang patut dia kena, yang kena pada diri dia. Kemudian dalam keadaan yang dianya demikian tersebut, kemudian dalam masa yang sama, dalam keadaan kena pukul tu, nak kena pukul 100 kali, lalu dia minta kurang, jadi sekali je. Sekali itu api penuh dalam kubur dia, diceritakan keadaan demikian. Tiba-tiba saat mana api yang penuh nak pukul pada diri dia, tiba-tiba di waktu itu ditanya, punca apa aku kena pukul? Lalu dia jawab, kerana kamu solat tapi kamu tak ambil wuduk. Ada orang demikian. Pelik kan orang kita, dah halang-halang solat, ambillah wuduk. Pelik pada diri kita, tiba-tiba dia boleh solat tanpa wuduk. Solat dia bukan tak solat, tapi tak ada wuduk, tak bersih pada diri dia. Yang pertama, dalam masa yang sama, dia pernah berjalan melintasi orang yang dizalimi, tapi kamu tidak pernah menolong orang yang dizalimi tadi. Kamu pernah tahu orang yang kena zalim, tapi kamu tak pernah bantu orang yang kena zalim ni sendiri. Ada di kalangan kita ni, dia tahu orang ni sedang dizalimi, tapi dia tak bantu pun orang yang kena zalim tadi. Dia biarkan orang kena zalim tu berterusan dizalimi. Suami yang menzalimi isteri yang zalim pada suami, kemudian anak-anak yang dizalimi, kemudian ayah dan ibu ayah yang dizalimi oleh anak-anak. Ini berlaku dalam masyarakat kita demikian. Kemudian pemimpin yang buat zalim pada rakyat yang buat zalim pada pemimpin. Semua ni, kita ni, kalau kita bincang dalam bab zalim, buat khianat ni, ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan buat zalim di antara satu sama lain. Buat khianat di kalangan kita. Buat zalim pada jiran. Ramai mana orang kita buat zalim pada jiran. Dalam hidup kita berjiran, tapi buat khianat sama-sama kita. Sama-sama jiran, buat khianat, sihir menyihir di antara satu sama lain. Suami buat zalim pada isteri, biarkan isteri cari nafkah dalam keadaan yang dapat daripada nafkah isteri ni, suami ambil daripada nafkah isteri tadi, digunakan untuk diri dia. Buat zalim. Bila buat zalim ni, kamu masuk dalam kubur, saat mana kamu berada dalam kubur, kamu diazab dengan api yang menyerang kamu dalam keadaan azab yang terazab yang amat pedih. Jangan buat zalim pada diri kita. Jangan buat khianat di kalangan kita. Buat zalim di kalangan kita, bila kita tak tunaikan hak yang orang yang kena buat zalim tadi, yang dizalimi tadi, kita tak tolong dia, orang yang kena buat zalim, kita diazab di dalam kubur. Allahu Akbar. Kena ingatlah pada diri kita ni, kalau kita jadi mertua orang, kita menjadi apa dia, ayah orang, kita menjadi ibu orang, jangan buat khianat pada anak menantu kita. Jangan buat zalim pada orang. Dan kalau kita tahu orang kena zalim, menjadi tanggungjawab di kalangan kita untuk membantu orang yang kena zalim ini. Bila orang kena zalim saja, menjadi tanggungjawab untuk diri kita yang bantu bagi mereka berlepas diri daripada kezaliman yang berlaku sebut. Saya perhati orang kita tak perasan dia sedang buat zalim. Zalim. Yang pertama, zalim pada diri sendiri. Yang kedua, suami menzalimi isteri. Isteri menzalimi suami. Ini perangai dalam hidup kita. Saling buat khianat. Saling buat khianat ni, ramai di kalangan kita. Kita perasan dia buat khianat. Orang ada di kalangan kita, dia tahu. Kawan-kawan dia buat zalim pada pasangan hidup dia. Dia tahu. Tapi dia biarkan kawan dia bisik dia. Aku nak pergi sihir suami aku, misal contohnya. Aku nak pergi sihir isteri aku nak buat khianat pada isteri aku. Dia tahu keadaan demikian. Tapi dia biarkan. Bila dia biarkan dalam keadaan sebegitu, maka dia akan sedia, orang yang membiarkan itu, dia kena bersedia untuk dia diazab di dalam kubur sekejap lagi. Allahu Akbar. Yang ni Islam diajar supaya kita ni tolong menolong, bantu-membantu di antara satu sama lain ini sendiri. Yang keenam, yang seterusnya, yang ke-8. Kemudian disebut lagi,
keadaan orang yang berada dalam keadaan yang bagaimana pada diri dianya dalam suasana yang dia diazab dan diazab di dalam kubur ini sendiri. Siapa dia? Orang yang memecahkan kepalanya dengan batu, yang dimimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dah hadis yang panjang. Saya tak cadang nak baca hadis yang panjang ni, tapi saya sedang senaraikan di antara senarai-senarai orang yang dalam keadaan yang dizalimi. Itu dia panggil demikian. Orang senarai-senarai mereka yang berada dalam keadaan yang di dalam keadaan yang kesengsaraan di dalam kubur itu sendiri. Ini keadaan mereka tersebut. Siapa orang ni nya? Ini yang digambarkan dalam keadaan yang sebegini. Kita dah sebut. Siapa lagi yang diazab? Yang dicerita dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mimpi dia. Di antaranya lagi mereka yang diazab, orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu dilemparkan dan tidak mengerjakan salat wajib pada diri dia. Ini di antara orang yang, siapa lagi yang diazab di dalam kuburnya? Orang yang diazab di dalam kubur ini ialah orang yang dipecahkan kepala dengan batu. Orang yang mengambil Al-Quran lalu dia tidak beramal dengan Al-Quran Karim dalam kehidupan dia. Tidak mengerjakan solat wajib. Hal itu akan terus dijalankan sampai hari kiamat. Itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu minkum.